Kita juga ingin bawakan satu fokus lagi untuk perhatian anda, iaitu golongan belia kita yang bagaimana untuk memperkasakan mereka dari segi jati diri dan juga dari segi ekonomi, dan apa antara yang perlu mereka fokuskan dalam kita mengharungi situasi pandemik ini. Di studio pagi ini dua tokoh yang cukup berpengalaman untuk bercerita tentang perkembangan belia di Malaysia. Selamat datang Dr. Velapani Fonuswamy yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif untuk Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia atau lebih dikenali sebagai IRIS. Dan juga Pengarah Institut Pengajian Sains Sosial UPM, Prof Madya Dr. Ismi Arif Ismail. Kalau di backtrack balik cukup setahun dari 18 Mac tahun lepas bila PKP diperkenalkan. Kita sama-sama seluruh negara mengharungi situasi ini. Golongan belia juga kita dapat saksikan bagaimana ia berkesan kepada mereka. Tapi dalam perkembangan sekarang kita optimistik dengan kehadiran vaksin dan juga pematuhan SOP. Kita diharap dapat kembali kepada rutin sebelum ini. Tapi dari segi pemerhatian IRIS yang dari awal sehingga sekarang, apa antara fokus yang perlu diberikan? Dan barangkali juga doktor boleh mulakan dengan pengenalan sedikit tentang pusat penyelidikan belia ini. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memberi peluang kepada IRIS di bawah Kementerian Belia dan Sukan untuk sama-sama pada pagi ini. So dari perspektif, saya sentuh sedikit tentang perspektif kajian dan juga what we do actually di IRIS ni, di Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, memfokuskan kepada kajian-kajian yang berkaitan dengan belia. So kajian-kajian ini antaranya yang the core kajian yang kita buat adalah IBM, Indeks Belia Malaysia, yang merupakan KPI nasional, yang juga digunakan sebagai satu indikator untuk menentukan arah tuju pembangunan belia di negara kita. So dari perspektif kajian-kajian yang lain, contohnya IBSM, Indeks Budaya Sukan Malaysia, dan juga kajian-kajian lain yang dilaksanakan oleh IRIS ini, kita dapati bahawa beberapa perkara. Saya nak kupas sedikit tentang beberapa domain di dalam Indeks Belia Malaysia itu sendiri, yang merupakan 12 domain tu. Antara domain-domain yang penting contohnya ekonomi, politik, education, ini adalah antara pembangunan kendiri, adalah antara beberapa domain-domain yang kita rasakan amat penting dan perlu diberi fokus yang sewajarnya di peringkat nasional, sebab ini adalah antara perkara-perkara yang perlu diberi tumpuan. Dan di bawah Kementerian Belia dan Sukan juga, I think melalui kolaborasi rentas kementerian KRK, kita panggil, yang telah diwar-warkan ataupun telah dikemukakan oleh YB Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Merican bin Naina Merican. So antara inisiatif-inisiatif ini adalah untuk membantu golongan-golongan belia yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini di dalam pelbagai aspek. Contohnya dari segi keusahawanan muda. Contohnya ada program-program yang telah di peringkat kementerian yang telah diwar-warkan dan telah ada kerjasama di antara KBS, PUNB, MAFI dan sebagainya untuk MEDEC dan sebagainya, untuk memastikan bahawa usahawan-usahawan belia yang terjejas teruk di dalam keadaan pandemik ni dapat kembali untuk situasi seperti yang biasa. So ini adalah antara beberapa ini. Selain daripada itu juga salah satu inisiatif Kementerian Belia dan Sukan melalui KRK, saya sebut tadi kolaborasi rentas kementerian, adalah skim perantisan nasional, di mana KBS dan juga Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Kerja Raya telah bersama-sama telah melancarkan skim perantisan nasional untuk memastikan bahawa individu ataupun belia-belia kita yang terjejas akibat pandemik ini, yang tidak ada pekerjaan dan mereka perlu di-upskill dan mereka perlu ditempatkan di sektor-sektor yang sesuai dengan kelayakan mereka. Ada dua di situ, ekonomi dan juga kebolehan dari segi skill mereka, terutamanya kumpulan atlet. Institut Sains Sosial pula bagaimana masuk ke dalam peranan secara keseluruhan ini? Okey, terima kasih. Di Institut Pengajian Sains Sosial UPM memang kita memfokuskan kepada penyelidikan berkaitan kesejahteraan belia dan komuniti, dan kita memang bekerjasama rapat dengan IRIS di KBS. Dan bila bercakap tentang kesejahteraan belia khususnya, memang kita sentiasa memberi sokonganlah kepada KBS amnya dan juga kepada IRIS khususnya untuk
cuba menerokai situasi semasa yang menimpa belia-belia kita, khususnya dengan keadaan sekarang ni, kesan pandemik COVID-19 dan sebagainya. Sebab kita juga terlibat untuk menulis Dasar Belia Malaysia sebelum ini, dan dalam Dasar Belia Malaysia 2015 ke 2035 memang kita dah jangka antara 4 cabaran yang dihadapi belia dari segi cabaran dari segi politik, ekonomi, sosial dan juga teknologi. Dan alhamdulillah bila kita terkena kesan pandemik COVID-19 ni, sebenarnya dia ada, kita dengan izin macam blessing in disguise. Kita ada cakap banyak tentang VUCA lah apa semua kan. Belia-belia bila terkena ni kesan PKP dan sebagainya, awal-awal tu memang agak terkesan, tetapi berdasarkan kajian-kajian yang kita lihat, ada aspek ketahanan, resiliensi yang ditunjukkan oleh belia-belia kita untuk mendepani cabaran ini. Dan saya juga sangat-sangat menyokonglah apa yang telah diusahakan oleh kerajaan, pihak NGO dan sebagainya dengan inisiatif-inisiatif yang kita buat untuk membantu belia. Dan yang terkini ini kami terlibat dengan IRIS untuk buat satu kajian yang kita panggil Care for Your Youth. So kajian Care for Your Youth ni ataupun aspirasi belia Malaysia ini adalah kita nak mendengar suara belia-belia di seluruh Malaysia. Kita ke 222 kawasan parlimen di seluruh Malaysia untuk mendapatkan pandangan dan juga untuk mendengar situasi yang sedang mereka hadapi dan apa yang boleh kita bantu untuk memastikan kita dapat meningkatkan kesejahteraan, kegembiraan, kepuasan hidup mereka dan sebagainya. Jadi saya nampak cantik ada top down dengan bottom up punya pendekatan. Banyak sebenarnya skop. Actually, just nak tambah sedikit tentang kajian Care for Your Youth. Ini adalah cetusan idea YB Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Merican. Atas inisiatif beliau bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan ingin memastikan bahawa suara-suara belia ini bukan saja di peringkat nasional tetapi juga menjurus ke arah parlimen, constitution. So jadi ini adalah inisiatif di mana seperti yang Prof mention 222 parlimen yang telah kita kenal pasti untuk kita melaksanakan kajian ini secara menyeluruh. So kajian ini is going on. So kita pun dah dapat di desired outcome dari segi responden, tetapi we still moving forward. Dan I rasa YB di setiap parlimen ini pun sudah menerima makluman berkaitan dengan kajian ini dan mereka juga membantu dan memberi sokongan yang betul-betul baik untuk memastikan bahawa suara belia di setiap parlimen ini dapat kita dengar dan dapat kita salurkan balik kepada YB yang memerlukan input ini untuk pelaksanaan program-program bagi pembangunan belia di tempat masing-masing. Polis undi 18 ni, bagaimana respon? Mungkin Prof boleh kongsi dulu dan kemudian Doktor tambah kemudian. Undi 18 ramai yang menanti-nantikan, mereka juga inginkan suara mereka sebab belia kita sekarang sangat progresif. Kalau dulu nak kena tunggu 21 tahun baru boleh, 18 ni bukan usia yang juga mereka mempunyai suara untuk membuat keputusan. Tentang inisiatif undi 18, memang kita punya iltizam ialah untuk memberikan suara kepada belia-belia untuk menjadi pengundi dan warga negara Malaysia yang lebih bertanggungjawab. Tetapi dalam masa yang sama, sebelum kita nak bergerak ke arah itu, kita kena memastikan yang belia-belia kita ni benar-benar literate dan juga mature daripada segi the political and democracy, the governance dan sebagainya. Sebab kita kena lihat undi 18 ni sebenarnya bukan semata-mata tentang pilihan raya. Undi 18 ni dia tentang pilihan raya, tentang demokrasi, kenegaraan. So saya percaya usaha tu dah ada. Cuma kita kena pasti yang kita benar-benar menyediakan belia-belia kita untuk mereka betul-betul faham
dan juga matang untuk mula mengambil tanggungjawab sebagai pengundi yang bertanggungjawab. Kajian tersebut apa lagi yang diperincikan dalam Care for Your Youth ini? Kalau dari segi saya sentuh sikit tentang undi 18 ini sebab kita sekarang ni di IRIS ni, Institut Penyelidikan Pembangunan Belia, kita tengah melaksanakan satu kajian undi 18 untuk mendapat pandangan persepsi daripada golongan belia di luar sana dalam lingkungan umur 18 hingga 40 tahun. Kita nak tahu what is their voices. So apa yang, because ini adalah berkaitan dengan dapatan kajian kita dalam IBM yang di mana sosialisasi politik adalah antara domain yang paling tercorot disebabkan oleh respons daripada peserta belia kita. So jadi kita lakukan undi 18 ini untuk mengetahui. So far kita akan conclude this study ini sebab kita dah dapat responden lebih kurang dalam 5,000 yang kita dah dapat di seluruh Malaysia, dan kita akan conclude dalam 1-2 minggu ni untuk mengetahui dengan lebih terperinci apakah pandangan persepsi mereka terhadap undi, sama ada mereka bersedia, sama ada mereka layak layak untuk ataupun mempunyai kematangan yang secukupnya untuk mengundi dan sebagainya. So that is one part of yang untuk undi 18 ini sedang kita usahakanlah di peringkat IRIS. Dan hasil kajian akan dibentangkan di mana-mana? Hasil kajian ini adalah antara inisiatif Kementerian Belia dan Sukan juga, sebab memandangkan isu politik ni melalui kajian kita dia dapat skor yang paling menurun, dan inisiatif sebalik daripada mendidik mereka dalam aspek politik ini telah dijalankan oleh MBM sendiri, di mana mereka telah ada sekolah politik dan program-program yang mereka laksanakan setiap minggu, dan by the same time ILEAD, salah satu agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan, juga mengorah langkah untuk memastikan bahawa education in politics is something which is very crucial yang perlu mereka bawa ke hadapan. So antara inisiatif-inisiatif ini kita harapkan bahawa by the time 2023 jumlah pengundi kita yang kita jangka yang penambahan itu lebih kurang dalam 7.8 juta. So kalau mereka ini mendapat knowledge yang sepatutnya dan mendapat input-input yang sepatutnya, saya rasa mereka matang untuk membuat sesuatu keputusan dan sebagainya. Ada optimis itu Prof dalam bagi pihak Institut Pembangunan Sosial ya. Keadaannya sekarang dilihat seakan-akan belia yang betul-betul in tune, macam masuk MBM, masuk IRIS dan sebagainya. Dan ada satu lagi belia yang indifferent, yang tak ada sebarang kecenderungan siapa jadi PM ke, siapa peserta politik, mereka tidak peduli langsung. Jadi bagaimana untuk kita ataupun barangkali cuba mengimbangkan kedua-dua skala ini, sama ada betul-betul in tune ataupun langsung tak peduli. Pandangan Prof bagaimana? Baik, saya setuju dengan soalan tu, memang sangat crucial dan kritikal, dan tadi Dr. Vela dah sebut tentang usaha yang dijalankan oleh MBM, Kementerian ILEAD dan sebagainya. SPR sendiri juga terlibat dalam proses pendidikan politik dan demokrasi. Jadi untuk respon pada concern tu, memang saya setuju. Kita kena memasyarakatkan politik dan demokrasi ini supaya belia masa benar-benar celik, literate dan juga mature in terms of melihat kepentingan politik untuk pembangunan negara. Dan di sini saya lihat kepentingan apa yang kita nak perjuangkan, iaitu pekerja-pekerja belia, pekerja-pekerja profesional belia yang akan bersama-sama dengan belia-belia di seluruh negara untuk membimbing, mendidik mereka tentang apa yang kita nakkan dalam inisiatif Undi 18, apa kepentingan untuk bersosialisasi dalam politik, dan dengan harapan insya-Allah nanti kita akan dapat belia-belia yang lebih bertanggungjawab dan lebih matang apabila ingin membuat keputusan dan juga memberikan pandangan tentang bagaimana untuk membina negara. Sedikit masa satu minit berbaki. Cerita pasal belia ni memang panjang, masa tak cukup. Banyak isu sebenarnya untuk kita bincangkan, tapi sedikit kesimpulan ya Doktor untuk harapan IRIS ni. Okay, when we talk about belia, so kita bukannya hanya fokus kepada Kementerian Belia dan Sukan. Sebab itu melalui menteri kita sekarang, kita fokuskan kolaborasi rentas kementerian. So that means KPM, KPT dan Kementerian Keusahawanan, dan all this perlu memainkan peranan yang sama dalam menjayakan usaha
tak kira dalam bidang politik ke dalam bidang ekonomi dan sebagainya, because I think kalau semua kementerian ini mempunyai peranan dan juga motif yang sama, berobjektif sama dalam usaha membangunkan belia-belia kita, saya rasa we cannot stop here, we have to move on. Ya, betul. We have to move on. Sebab tu di bawah Kementerian Belia dan Sukan, KRK ini adalah amat penting. Amat penting. Kalau kita lihat secara positifnya, sekarang kita dah dapat banyak manfaat daripada kolaborasi kita yang telah diusahakan oleh kementerian di peringkat nasional. So this is how it should be. So di peringkat IRIS pula, kajian yang kami laksanakan sama ada kajian dalam bentuk IBM, dan juga sekarang kami akan juga membuat satu kajian yang lebih mengkhusus bersama dengan ILID daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk melihat aspek-aspek ataupun domain-domain yang kita nampak macam ada penurunan yang ketara. Contohnya macam sosialisasi politik, mental health di kalangan belia-belia kita. So ini adalah antara inisiatif-inisiatif yang sering kita lihat, dan kita akan laksanakan kajian-kajian yang berkaitan untuk menghasilkan indeks-indeks yang sepatutnya untuk memastikan bahawa the whole national benefit from the kajian, terutamanya stakeholders, because kami boleh melaksanakan kajian tetapi hasil kajian itu perlu diinterpret di dalam pelaksanaan oleh stakeholders. Ya, sinergi sebab IPT play di bawah IPT di bawah KPT juga bekerjasama dengan KBS. Jadi perlu sebenarnya kesinambungan dan juga kerjasama itu. Terima kasih Doktor, terima kasih Prof kongsi bersama kami. Dan untuk golongan belia kita juga banyak cabaran dan juga, tapi cabaran juga peluang menanti anda untuk sama-sama bangkit dari situasi pandemik COVID-19 ini.